Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, murid-murid, berjumpa lagi kita dalam siri keempat dalam bab 6 elektrokimia ni. Dan sebelum ini kita dah belajar berkenaan dengan sel elektrolitik pada 6.1. Kita lihat bagaimana sel elektrolitik menjalankan proses elektrolisis. Okey. Hari ini kita nak lihat satu lagi sel elektrokimia ni, iaitu sel kimia. Okey. Baik, jom kita mulakan kelas kita. Sebelum tu kita lihat dulu apakah standard pembelajaran untuk subtopik ni. Okey, untuk sel kimia ni, di akhir pembelajaran murid seharusnya boleh menerangkan perubahan tenaga dalam sel kimia ringkas. Dan juga murid boleh menjana idea tentang aplikasi konsep sel kimia dalam menghasilkan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. Okey, jom kita lihat apa itu sel kimia murid-murid. Okey, sel kimia ringkas terdiri daripada dua logam berlainan. Okey, ini dia dua logam berlainan yang dicelup ke dalam satu elektrolit dan disambungkan melalui litar luar dengan wayar penyambung. Baik, kita perhatikan dalam contoh ini, magnesium berada pada terminal negatif dan kuprum berada pada terminal positif. Macam mana boleh terjadi itu ya? Kita lihat kat sini. Okey, dengan merujuk pada sel kimia ringkas tadi, magnesium menjadi terminal negatif dan kuprum menjadi terminal positif. Kenapa? Okay, hal ini demikian kerana magnesium lebih elektropositif berbanding dengan kuprum. Inilah kuprum, mana kuprum? Kuprum. Okey. So magnesium lebih mudah mendermakan elektron berbanding dengan kuprum. Okey. So magnesium ini lebih mudah mendermakan elektron berbanding dengan kuprum. Okey, elektropositifan meningkat. Alright. Baik, jom kita lihat apa yang berlaku dalam sel kimia. Okey, pergerakan elektron daripada terminal negatif ke terminal positif, terminal negatif kepada terminal positif melalui litar luar akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, so ini kita tahu, perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia adalah daripada tenaga kimia. Saya tulis kat warna kat bawah ni tenaga kimia kepada tenaga elektrik. So berbeza dengan elektrolisis kan. Elektrolisis dia tenaga elektrik pada tenaga kimia. So sel kimia ini ialah tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Daripada mana hasil tenaga elektrik itu? Daripada pengaliran elektron. Pengaliran elektron. Kenapa? Kerana elektron daripada magnesium ini didermakan kepada kuprum. Okey, jom kita lihat seterusnya. Okey, terminal negatif. Terminal negatif yang sebelah kiri ni tak ada terminal negatif magnesium. So magnesium yang mendermakan elektron, magnesium tadi dibagi elektron, ada elektron yang bergerak ni membentuk ion magnesium. Okey, so magnesium ni akan jadi ion positif lah. Okey, biasanya magnesium dia dua positif dan larut ke dalam elektrolit larutan kuprum 2 sulfat ni. Dia akan larut magnesium 2 positif ni, ion-ion ni akan larut dalam larutan elektrolit larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Okey, magnesium bertindak sebagai terminal negatif sel kimia tersebut. Memang magnesium ni kerana dia yang mendermakan elektron. Bila dia mendermakan elektron, kita panggil dia sebagai terminal negatif. Biasanya lebih atas dari siri elektrokimia tu dia berada lebih atas, so dia akan bertindak sebagai terminal negatif. Okey. Okey, elektron yang terbebas akan mengalir melalui litar luar elektron ni. Okey, dari magnesium ke kuprum yang bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Daripada magnesium ni terminal negatif, dia akan pergi kepada terminal positif. Mana dia terminal positif tu? Okey, yang ni terminal positif. Nampak dia charge positif. Okey.
So kita lihat pada terminal positif, elektron daripada magnesium, tadi kita lihat elektron tu bergerak kan, elektron daripada magnesium diterima oleh ion kuprum 2 dari elektrolit dan bukannya oleh ion hidrogen, kerana ion kuprum kurang elektron positif berbanding dengan ion hidrogen. Baik, kita lihat di terminal positif, elektron daripada magnesium diterima oleh ion kuprum dari elektrolit dan bukannya oleh ion hidrogen, kerana ion kuprum kurang elektron positif berbanding ion hidrogen. Maksud dia di sini ialah elektron yang bergerak ni, elektron yang bergerak ke terminal kuprum ni, terminal positif ni, rupa-rupanya dia diambil oleh ion kuprum dari elektrolit. Dekat sini pun ada kuprum kan, dan juga ada hidrogen. Walaupun yang dekat sini pun ada sulfat, tetapi rupa-rupanya elektron ni, elektron kan cara negatif, dia terus turun kat sini, dia diambil oleh kuprum. Dia bukan hidrogen yang ambil, dia ambil oleh kuprum. Diterima oleh ion kuprum dan bukannya hidrogen, kerana ion kuprum ni kurang elektron positif, sebab dia ada lebih bawah. So elektron ni diambil oleh ion kuprum ni. So bila elektron ni diambil oleh ion kuprum, maka kuprum ini akan dinacaskan lah. So kuprum ini akan berada di sini. Dia akan terbentuk. Nampak? Saya lukis ni. So pepunca kuprum ini akan jadi lebih banyak. Elektron ni akan menyacaskan larutan-larutan ion kuprum yang ada dalam elektrolit. Itu yang berlaku pada terminal positif. Kuprum bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Itulah yang berlaku pada sel elektrokimia. Baik, itu yang berlaku dalam sel kimia. So kita ulang balik supaya lebih jelas. Kita lihat dengan supaya lebih jelas apa yang berlaku dalam sel kimia. Saya ulang balik. Apa yang berlaku kita lihat di sini dulu. Pada magnesium ni, nampak magnesium ni dia terakis. Baik. Magnesium yang mendermakan elektron membentuk ion magnesium. So apa yang berlaku kat sini ialah magnesium ni dia akan menderma elektron. So elektron akan bergerak macam ni. Dan juga magnesium ni akan jadi ion. Sebab dia dah hilang elektron, so daripada atom dia akan jadi ion lah. Ion magnesium. Sebab tu dia terakis. Sebab dia dah jadi ion. So ion tu ada dalam larutan lah. So ion-ion tu ada dalam larutan. Saya lukis kat sini. Macam tu. Elektron dia pergi mana? Elektron dia akan bergerak melalui litar luar. Pengaliran elektron. Magnesium bertindak sebagai terminal negatif sel kimia tersebut. Terminal negatif lah sebab elektron tu bergerak kat situ. Mula dari situ. Elektron yang terbebas akan mengalir melalui litar luar. Ni. Bila lalu sini nanti voltmeter akan bergerak. Jarum voltmeter akan bergerak litar luar dari magnesium ke kuprum yang bertindak sebagai terminal positif. Ni. So apa yang berlaku dekat kuprum pula? Apa yang berlaku kat kuprum? Elektron-elektron ini bergerak. So apa yang berlaku pada kuprum ialah elektron ni tadi akan pergi kepada dekat sini pun ada ion-ion kuprum sebab larutan kuprum dia sulfat kan. Ada ion kuprum dan ada ion hidrogen. So pun ada ion ialah OH dan juga ion sulfat. Tetapi bila elektron ni lalu kat sini, dia rupa-rupanya dia pergi kepada kuprum. Elektron ini akan meneutralkan kuprum tersebut. Elektron pada magnesium, dia akan menyacaskan kuprum ni. So kuprum ni dia akan jadi atom. So bila jadi atom dia akan melekat kat sini. Dia akan elektron tu akan menyacaskan ion tu. So dia akan jadi inilah pepunca kuprum akan terbentuk. Atom kuprum akan terbentuk dan dia terenak pada jalur kuprum tu. So ini
semakin mengakar, so sini semakin menebal. Okey. So apa yang berlaku daripada perubahan kimia ni tadi, dia menjadi arus elektrik. Baik, murid-murid sekalian, daripada tamat dah bab siri keempat, bab 6 ni ya, dengan tajuk elektrokimia. Segala penerangan yang cikgu berikan ini sebenarnya cikgu ambil terus daripada buku teks. Jadi sebarang permasalahan ataupun sebarang ulang kaji sebenarnya murid-murid boleh rujuk pada video ini, dan juga murid-murid boleh jadikan buku teks sebagai rujukan untuk penulisan dia dan penerangan dia. Baik, sekian sahaja. Terima kasih kerana sama-sama sudi mendengar ataupun belajar daripada bab 6 ini, mulai daripada dua subtopik 6.1 dan 6.2. Ucapkan semoga semua jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye.